Silakan. Saya tunggu dia start. Tuan Syed. Yep. Sila. Okey, baik. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Selamat datang ke program Sembang Peace, episod yang kelima, dan program Sembang Peace ini dibawakan oleh Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia ke-2020 dengan sokongan padu daripada Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia dan juga Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun MyMove. Dan alhamdulillah untuk episod yang kelima ni dengan topik Politikus Dunia Buku Malaysia, kita bawakan Tuan Syed Munawar. Saya fikir sudah tidak asing lagi dengan di kaca televisyen dan malah mungkin juga di mana-mana platform media sosial yang ada. Dan kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Syed, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum terlambat, Eid Mubarak. Ya. Selamat Raya. Ya, selamat Raya Mak Zatin. Minta maaf Raya, kalau ada salah silap ya. Raya minum air kosong ya. Itulah kita patut beberapa kali lah cuba nak mengetih, mengopi lah apa semua tapi tak berlaku lagi. Tapi rayanya agak-agak bila boleh nak balik ke botol ni Tuan Syed? Balik botol tu lah esok 10 hari bulan lah. Esok dah boleh rentas sempadan. Esok 10 hari bulan kata. Tapi dia kata dia boleh balik kampung je. Lepas tu dia kena syarat tak boleh 20 orang. Atau awak kalau kira semua adik-beradik lebih 10-20 orang tu, siapa yang nombor 21 tu beratur. Keluarga Tuan Syed dah lah ramai lah tu lah. Boleh lah. Bang Pis punya keluarga lagi ramai. Kalau dah gabung kita semua keluarga, jenuh nak. Ini terus kita keluar cakap botol ni, apa ceritanya kita ni? Dia tak tahu kita ni saudara. Panggil kroni dalam katakan talk show. Untuk maklumat penonton semua, Bang Pis ni belah mak dia jadi atuk, belah pak dia jadi pakcik. So tak boleh nak panggil abang. Semua dah bocor ni kan. Habis dah. Kau panggil kroni. Sembang Pis ni panggil kroni je datang rancangan dia. Tapi nak macam mana dalam rancangan tu tak kena panggil Tuan Syed lah kan. Kalau ikutkan boleh je nak panggil Abang Cik ke apa lah. Boleh. Tengok tu dah panggil Abang Cik dah. Itulah dia dah terkeluar kan. Tapi apa pun kita nak ucapkan selamat datang pada para penonton yang ada bersama-sama kita insya-Allah dalam program Sembang Peace kali ini. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan mahu diajukan kepada Tuan Syed, silakan tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Tuan Syed dalam sekitar 45 minit ni. Kerana alhamdulillah dalam kesibukan beliau sudi bersama-sama kita pada malam ini untuk berkongsi pandangan, saranan, kritikan ataupun mungkin juga idea-idea bernas yang bakal keluar daripada pemikiran dan pandangan beliau untuk kita kongsikan dalam topik kita Politikus Dunia Buku Malaysia. Baik, mungkin di permulaan ini soalan yang pertama yang mungkin saya boleh ajukan kepada Tuan Syed sendiri berkenaan dengan saya selalu dengar keluh kesah daripada industri buku lah yang situasi industri buku ni jatuh, malak, merudum, tak bagus, tak elok dan sebagainya. Jadi kalau katalah benar itu berlaku, situasi buku, industri buku ini dikatakan sebagai teruk, kenapa Tuan Syed masih lagi berada dalam industri ini? Kenapa masih lagi terus memperjuangkan dalam industri buku? Sedangkan mungkin Tuan Syed ada kelebihan untuk berubah padang. Kan? Kita ada platform jadi host TV, penggiat industri kandungan dan sebagainya. Tapi kenapa masih memperjuangkan dalam industri buku? Mungkin itu sebagai permulaan kita lah, Tuan Syed. Okay, terima kasih Hafiz. Sebenarnya Hafiz dah jawabkan pun tadi. Dia dah menggunakan istilah yang betul sebab Hafiz sebut soal industri kandungan. Saya sebut dah lama. Saya tak pasti mungkin hampir 10 tahun agaknya. Sebelum saya menyertai Kota Buku pun. Saya melihat trendnya bahawa buku ini bukan semata-mata, kita gunakan istilah industri buku, tetapi buku masa depan. Saya selalu guna istilah ini dan saya faham industri tidak semua selesa dengan definisi itu. Kerana buku masa depan sifat dia bukan dalam bentuk cetak yang tekstual, kerana buku masa depan tu dia sifat dia multimedia. Jadi kalau kita bila Hafiz sebut tadi soal industri kandungan, masalahnya bila kita sebut industri buku, kita mendefinisikannya dalam kefahaman buku kita yang konvensional, iaitu ia mesti dicetak, ia mesti bentuk dia pegun dalam bentuk teks dan ia berada dalam perpustakaan yang konvensional.
Sedangkan buku itu pada hemat saya adalah merupakan inti yang paling organik di dalam seluruh ekosistem industri kandungan. Kalau di Malaysia ini industri kandungan tu terlalu terdorong untuk melihat kepada aspek animasi, filem misalnya, kemudian programming ya. Itu maksud aplikasi. Itu maksud industri kandungan dalam kepahaman kita di Malaysia. Tapi kita lupa sebenarnya sebelum ia menjadi filem, sebelum ia menjadi apapun, sebelum ia menjadi animasi, sebelum ia menjadi program, kandungan itu diwujudkan dalam bentuk yang hakikinya buku. Itu sebab tu saya selalu sebut, saya kata inti trust kepada industri kandungan tu buku. Kita tak boleh terus melompat kepada industri animasi misalnya tanpa kita memperjuangkan dahulu platform buku itu. Jadi saya yakin bahawa kalau kita faham dinamika industri buku itu dalam kerangkanya yang bersifat futuristik, industri ini sentiasa relevan. Industri ini akan sentiasa mempunyai nafas panjang. Cumanya bila kita melihat bahawa industri buku dalam kerangka yang kita faham itu soal jualan buku semata-mata, seperti yang Hafiz cakap tadi, sebenarnya ia bukan hanya soal cabaran dalam konteks Malaysia. Industri buku memang menghadapi cabarannya yang real, yang sebenar di peringkat global, jadi bukan hanya Malaysia. Dan itu realiti yang mana terkesan daripada COVID-19 ini. Baik, okey. Berkaitan dengan topik kita jugalah Tuan Syed hari ini, iaitu Politikus Dunia Buku Malaysia. Mungkin saya tak boleh lari daripada perkataan Politikus itu sendiri. Jadi soalan yang seterusnya, adakah pada pandangan Tuan Syed lah, adakah perlu pemain industri buku kita ni menjadi politikus agar suara kita, sering melihat suara kita tak didengari dan tidak terlalu kuat untuk menekan pemerintah untuk lebih syakna dan ambil perhatian terhadap industri buku. Jadi adakah mungkin sepatutnya orang industri buku, pemain industri buku menjadi politikus, terjun dalam dunia politik? Pertamanya kita lihat dulu politikus itu ya, pemain politik. Kalau sekadar saya rasa kalau kita nak memperjuangkan dasar, kita kena bukan lihat kepada pemain politik tetapi elit politik. Elit politik ni dalam kerangka mereka yang berada di dalam badan legislatif, mereka yang berada dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan ya. Dua ini saja yang kalaupun nak memberikan kesan pada dasar, kerana kalau kita bercakap soal bermain politik dalam kerangka cawangan dan bahagian, dia tidak akan ada kesan pada dasar. Jadi adakah mungkin penggiat industri ini berubah padang daripada menjadi pedagang kandungan kepada pemain politik? Saya rasa itu satu kebarangkalian yang jauh. Tetapi dalam sejarah perjuangan industri buku Malaysia, ramai saja. Kita boleh tanya je dengan Presiden Mabopa sekarang, Arif sendiri pun, ini lama dah diperjuangkan. Industri buku mengharapkan ada dalam kalangan elit politik yang terdiri daripada kalangan orang buku. Dalam kacamata pemain industri, bila memberikan istilah orang buku tu, kita mengharapkan sama ada ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, mereka yang membuat dasar. Bahkan kalau menteri sendiri dianggap sebagai orang buku, maka seharusnya industri buku itu terbela. Jadi kalau kita boleh mempengaruhi dasar, saya kira industri kita akan berada dalam kedudukan yang lebih baik daripada keadaan sekarang. Masalahnya selama bertahun kita mengharapkan orang buku berada di dalam badan legislatif, ada orang yang bahkan menulis, tetapi kita ada masalah struktural sebenarnya. We have a structural problem dalam konteks Malaysia ni. Jadi bukan hanya semata-mata perlu ada suara dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan, tetapi kita perlu ada elemen-elemen sokongan yang sebenarnya absent dalam konteks industri buku di negara kita. Baik, okey. Tadi Tuan Syed ada sebut juga berkenaan dengan Tuan Arif sendiri dalam Mabopa. Peranan, kalau mungkin Tuan Syed boleh menyentuh sedikit peranan persatuan-persatuan dalam menekan ataupun menyampaikan suara kepada pemerintah misalnya. Adakah mungkin Tuan melihat bahawa sudah cukup kuat peranan-peranan yang diambil oleh persatuan-persatuan seperti Mabopa dan sebagainya, atau bagaimana? Dia kuat tak kuat ni Hafiz ya. Hari ini kalau kita nak mempengaruhi dasar, dia akan terkait dengan impact ekonomi, dampak ekonomi. Ini yang saya sebutkan structural tadi. Sebab bila industri kita bercakap soal memberikan kesan kepada dasar, sebenarnya berapa saiz industri buku kita ni? Saiz industri buku kita ni berapa? Kalau kita bercakap soal 300 juta, bererti itu hanya berapa? Tak 1% daripada saiz ekonomi negara. Kalau ia terlalu kecil dan kita bercakap, saya tidak fikir pembuat dasar akan memberikan perhatian yang sewajarnya kerana mereka ada tekanan-tekanan yang lain untuk harus ditangani.
Bukan hanya soal saiz pasaran, tetapi juga soal guna tenaga. Berapa ramai orang yang ada dalam industri buku ni? Cuba kita buat conggak. Semua pustakawan yang ada, semua pemain penerbit, semua penulis yang ada, kalau kita kumpulkan, mungkin tak lebih daripada 30,000. Itu kurang daripada 1% penggiat ataupun pekerja guna tenaga dalam negara ini ada 15 juta. Dan kita bercakap soal 30,000 orang sahaja. Dan kita bercakap soal dasar. Betul. Saya rasa language ataupun bahasa yang kita kena gunakan kalau kita nak mempengaruhi dasar, kita kena tunjukkan bahawa industri ini adalah industri yang sangat penting untuk diperjuangkan. Ia bukan hanya melibatkan 30,000 orang, ia bukan hanya melibatkan soal saiz ekonomi yang kecil, tetapi ia merupakan pelaburan untuk menjadi rakyat cerdas. Kalau kita faham bahawa ini pelaburan yang penting untuk menjadikan rakyat cerdas, maka pembuat dasar akan memberikan perhatian yang sewajarnya. Cuma bila kita pergi berjumpa dengan, cuba melobi berjumpa dengan menteri baik ahli parlimen, saya rasa mereka memandang sebelah mata industri buku kerana mereka merasakan bahawa industri terlalu kecil multiplier efeknya kepada negara. Jadi bahasa itu yang mempengaruhi. Orang kata tengok sebelah mata je lah pada industri ini, dan itu yang harus kita betulkan. Faham? Baik, tapi atau mungkin sebab macam tadi awalnya juga saya dah bagi tahu dengan Tuan Syed dan juga para hadirin yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, keluh kesah ini sebenarnya telah bertahun-tahun kita dengar, telah mendarah daging sebenarnya. Malah mungkin kalau saya sebagai seorang pemain baru misalnya, saya sendiri pun takkan terlepas daripada mendengar keluh kesah ini walaupun ia mungkin dah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Tapi adakah mungkin kita harus ada naratif baru yang dapat diangkat supaya memberi dampak kepada survival industri buku? Sebab kalau tadi Tuan Syed kata kita dah bertahun-tahun keluh kesah dan sebagainya, jadi ada naratif baru yang boleh kita angkat memberi dampak kepada industri buku. Saya tak pasti kalau nak disebutkan itu sebagai naratif baru, tapi kalau kita bercakap soal industri ini merupakan industri kandungan, seharusnya sebesar mana pun saiz industri ini, ia harus diberikan perhatian yang sewajarnya kepada pembuat dasar, kerana industri ini akan memberikan kesan langsung kepada kecerdasan umat. Kalau betul kita ingin mencerdaskan rakyat Malaysia, maka inilah industrinya. Saya sebutkan tadi bahawa apabila kita bercakap ini sebagai industri kandungan, apa maksud saya bila saya kata ada cabaran struktural? Bila misalnya kita ada 4 agensi perbukuan dan kesemuanya di bawah Kementerian Pelajaran. Dan kita kena faham dari segi struktural, Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian hari ini dipanggil Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan ini adalah merupakan kementerian yang terbesar di Malaysia. Tetapi saiz industri ini di dalam kementerian itu hanya sekitar 300 juta. Jadi bila seorang menteri berdepan dengan mungkin berpuluh agensi yang ada, dan adalah satu agensi ini yang sangat kecil sifat dia, sentiasa saja Kementerian Pendidikan ini berdepan dengan isu-isu nasional yang sangat besar. Hari ini soal, saya rasa apa yang terbenam di dalam mata fikir Menteri Pendidikan adalah macam mana nak memulakan semula sekolah. Jadi bila kita nak memperjuangkan buku dalam kerangka menteri mempunyai hadapan isu yang lebih besar, kita menjadi tidak signifikan. Industri ini menjadi tidak signifikan. Dan kerana itu naratif yang saya akan sentiasa menyebutkan bahawa kita sebahagian daripada industri kandungan. Dan saya pernah membincangkan hari ini Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin sewaktu beliau di dalam kabinet sebelumnya. Saya mengatakan bahawa Malaysia memerlukan bukan sekadar dasar buku. Hafiz ingat di Malaysia ni dasar buku pun kita masih berpolemik dan tak beres-beres sampai hari ini. Walau benda sudah berpuluh tahun kita perdebatkan. Kenapa kita masih terhegeh-hegeh nak memperjuangkan benda ni dan tidak ada takers, tidak ada wewenangan, tidak ada menteri pun yang betul-betul serius pick up perkara ini, dan kita sahaja yang bertatih-tatih kerana kita sentiasa melihat ini di dalam kerangka Kementerian Pendidikan. Saya selalu memperjuangkan, saya kata misalnya Perpustakaan Negara Malaysia sepatutnya berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Mereka perlu melaporkan terus kepada Perdana Menteri. Buku, kalau kita bercakap soal mencerdaskan bangsa, ia tidak seharusnya berpolemik dalam kerangka sekolah. Kerana apabila semua 4 agensi ini diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan, kerangka pemikiran Kementerian Pendidikan adalah sekolah. Sedangkan buku bukan hanya dalam sektor sekolah. Buku ada di dalam Kementerian Belia dan Sukan. Buku ada di dalam MARA. Buku ada di dalam, apabila kita mengecilkannya di dalam sebuah kementerian yang besar, jadi industri ini kelihatan insignificant. Kerana itu saya sebutkan bahawa inilah masalah struktural yang kita hadapi kerana kita memahami buku dalam kerangka buku yang konvensional.
Kita ambil contoh negara-negara lain ya. Korea misalnya, buku berada di bawah sektor industri kandungan dan mereka ada Presidential Council of National Branding. Kerana itu mereka ada elemen-elemen yang dan melaporkan terus kepada presiden. Dan kita lihat saya selalu sebut ini, Hafiz membidah saya sebelum ni. Saya kata misalnya Bekraf. Indonesia sudah emulate ya. Indonesia kita tahu apa yang berlaku pada Korea hari ini adalah merupakan kesan limpahan daripada proses yang berpanjangan hampir 20 tahun. Maka sekarang kita lihat Korea di merata-rata. Bahkan Korea sudah mula menerobos masuk ke Hollywood. Indonesia sedang mencontohi Korea. Mereka baru memulakan Bekraf beberapa tahun yang lalu tetapi model yang sama. Mereka melaporkan terus kepada presiden. Kita di Malaysia, bila kita kata buku, kita lapor kepada siapa? Kita bercakap bab buku ni, bab nak mencerdaskan umat ni, kita bercakap kepada siapa? Kita hanya bercakap pada level KSU. Yang mana KSU, dia preoccupied dengan isu-isu sekolah bocor. Bukan saya nak menyalahkan tetapi kita menjadi tidak signifikan kerana kita meletakkan buku itu di tempat yang tidak strategik. Kita meletakkannya di dalam kerangka yang kecil, berada di dalam kementerian yang besar yang terbebankan banyak masalah lain. Jadi selama ia berada di... Saya selalu sebut ini, saya kata misalnya di Iran, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia kemudiannya bangun menjadi menteri. Itulah level, itulah capacity, itulah watak dan karakter pejuang buku mereka. Jadi bukan hanya soal peringkat pentadbiran tetapi pembuat dasar. You have to begin with a big mind. Jadi bila kita bercakap soal memperjuangkan buku dalam kerangka menjual dakwat dan kertas, maka kita menjadi pedagang barang, bukan pedagang kandungan. Cara kita berbahasa, cara kita memperjuangkan ini kecil. Kita menganggap bahawa ini soal menjual buku, bukan soal mencerdaskan umat. Jadi kalau Hafiz tanya saya apa naratifnya, saya rasa benda ni saya sebut di banyak pentas dan tak semua orang selesa. Tidak semua orang akan selesa dengan naratif ini kerana orang yang sudah lama berada di dalam industri ini dia akan kata, habis kami nak jual buku. Benar, tetapi kalau kita jual buku dan yang kita jual tu adalah buku-buku yang popular tetapi kualiti kandungannya rendah, maka kita menyumbatkan sampah di dalam pemikiran pembaca. Apa ertinya kita memperjuangkan ini? Kita tidak ada legitimasi nasional kalau kita hanya semata-mata nak menjual, mendapat untung daripada jualan dakwat dan kertas. Saya minta maaf kepada mereka yang tersinggung dengan kenyataan ini, tapi itulah yang saya sebutkan sejak sekian lama. Sebab saya kembali kepada, saya tertarik dengan istilah yang digunakan oleh Tuan Syed tadi, iaitu kecerdasan umat itu tadi. Jadi benar juga sebenarnya apabila kita tidak hanya melihat bahawa kita menjual sebuah buku, tapi kita menjual kandungan, dan apakah kandungan yang kita berikan kepada halayak pembaca itu sebenarnya yang kita tawarkan kepada mereka. Tapi merujuk juga kepada apa yang Tuan Syed sebutkan berkenaan dengan Bekraf dan sebagainya tadi kan, saya lihat ini situasi yang berlaku juga di Malaysia misalnya, suntikan dana sendiri. Baru-baru ini saya terbaca ada satu berkenaan dengan di Itali misalnya akan menyuntik sekitar 280 juta kalau selepas saya convert ke Malaysia, sekitar 280 juta ringgit hanya untuk industri bukunya. Kalau di Malaysia kita masih lagi belum melihat secara serius seperti yang telah pun Tuan saya sebut pada awal ni tadi. Mungkin ada respons berkenaan suntikan-suntikan dana ini. Malah kalau mungkin saya boleh tambah sikit lagi di sini adalah geran terjemahan juga. Saya pergi ke Istanbul Fellowship Program dan sebagainya. Apabila kita bercakap soal nak menterjemahkan karya sendiri juga, keresahan yang paling utama adalah kita tiada geran terjemahan tersebut. Dananya tiada. Mungkin Tuan saya ada respons berkenaan tersebut. Okey. Ini yang saya sebutkan tadi soal capacity dan structure, struktural, cabaran structural. Sebelum saya pergi menjawab kepada apa yang ditimbulkan oleh Hafiz tu, mari kita tanyakan dulu Hafiz. Cuba tunjukkan rumah penerbitan Malaysia yang berskala global. Cuba tunjukkan. Mana rumah penerbitan yang skalanya bila dia terbit pasarannya adalah global? Kita hampir tak ada. Dan dua syarikat penerbitan yang berada di dalam satu lagi kalau kita lihat saiz dua rumah penerbitan yang berada di bursa adalah untuk fokus utamanya adalah untuk buku akademik. Kalau kita menerbitkan Hafiz kerangkanya kandungan di peringkat editor copy, di peringkat editorial, di peringkat pemasaran, kita hanya bercakap soal menerbitkan untuk khalayak pembaca Malaysia. Kita hanya berapa ramai pembaca Malaysia? Dahlah tak ramai yang berbelanja beli buku. Yang beli buku pula, kita kena tengok pula dikotomi pasaran. Mereka ini baca buku import atau baca buku lokal.
Kerana masyarakat Malaysia ni poros, kita sangat multilingual. Orang yang berpendidikan tinggi secara tabiinya mudah saja, cepat saja membaca buku di dalam bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu kerana kita diasuh di dalam environment yang sebegitu. Maka mana buku yang berskala global ditulis oleh penulis tempatan? Mana? Sekarang itu kita tidak ada rumah penerbitan yang berfikir soal kita kena terbitkan buku ini untuk pasaran global. Tak ada. Kerana kita tidak mempunyai cita-cita itu. Jadi bila kita bercakap soal dana, kita bukan tak pernah perjuangkan. Saya rasa ITBM sudah banyak kali bercakap tentang ini. Kota Buku pernah menyediakan geran terjemahan. Tetapi kalau ia hanya terhenti setakat menterjemah dan usaha-usaha yang sifatnya bilateral, multilateral, yang sifatnya political, tetapi bukan pasaran yang masif, bukan pasaran konsumer global. Kita tidak pernah menawarkan satu bahan terbitan, baik fiction, baik bukan fiction, terbitan penulis tempatan oleh rumah penerbitan tempatan untuk peringkat antarabangsa. Tak ada. Melainkan beberapa usaha sama yang sifatnya political dan bilateral. Malaysia, China, Malaysia, sekian, Korea, kerana ada kerjasama politik. Cuba tunjukkan saya satu, kita ada banyak naskah. Bukan kita kata naskah kita tidak bagus. Tetapi kita tidak pernah mempromosikan naskah kita untuk tujuan jualan antarabangsa. Apakah kita tidak mungkin melahirkan karya yang sebesar Murakami misalnya? Banyak. Kalau saya sebut satu dua nama, nanti orang kata saya berkempen untuk nama-nama tertentu. Tetapi cuba Hafiz bayangkan, kenapa semua penulis Malaysia yang menang award antarabangsa, penerbitannya bukan rumah penerbitan Malaysia. Hannah Alkaf, Simon & Schuster, Zencho, Barnes & Noble. Ini semua rumah penerbitan luar menerbitkan buku oleh penulis tempatan yang menang anugerah. Rumah penerbitan tempatan ni apa kapasitinya? Jadi soal geran ini, kita tak boleh terhenti Hafiz hanya memperdebatkan soal perlunya geran. Kita perlu juga memperdebatkan soal dana untuk memasarkan kandungan Malaysiana. Saya gunakan istilah ni lama. Kandungan Malaysiana, lihat, saya sebut, Hafiz pun suka bila saya sebut sebelum ni dalam salah satu forum bila orang tanyakan. Malaysia bercita-cita nak jadi negara maju tahun 2020. Tetapi sektor apa yang dunia nak dengar Malaysia bercakap ni? Cuba tunjukkan. Sektor apa yang dunia nak dengar Malaysia bercakap? Kita tak boleh bercakap tentang otomotif kerana kita tewas. Kita tak boleh cakap tentang perlawanan bola sepak kerana kita tewas. Mujur-mujurlah takraw boleh kembali gemilang kan. Apa sektor yang dunia mahu dengar kalau orang Malaysia bercakap? Selama kita tidak ada bahan untuk kita tawarkan kepada dunia, maka kita tidak akan boleh bercakap soal kapasiti. Kita tak mungkin boleh menjadi penerbit penawar kandungan yang besar bila kita bercakap kandungan ini ditulis hanya untuk pembaca Malaysia. Itu soalan yang perlukan lagi 1 jam ni kalau kita nak ulas. Jadi bukan hanya soal geran terjemahan. Berdebatkan lagi. Kita nak terjemah. Kalau kita nak terjemah, nanti bila saya sebut ini banyak ramai orang tersinggung. Oh, asyik-asyik nak mengangkat karya-karya. Siapa gandingan Bapak Pram karya tempatan yang peringkatnya kita boleh gandingkan? Bukan tidak ada. Sastrawan kita juga ada. Tetapi bagaimana kita menggembling karya ini untuk ditawarkan ke peringkat Ahmad Patria misalnya. Siapa yang memperjuangkan kandungan dia untuk bahkan Nusantara? Karya dia besar dan sangat unik. Kalau nak membandingkan karya Ahmad Patria ini dengan Lord of the Ring. Tapi tidak ada sesiapa, tidak ada agensi pun memperjuangkan. Jauh sekali, mungkinlah boleh terjemah, tetapi ia bukan hanya soal penterjemahan, ia soal memasarkan kandungan Malaysiana ini di pentas antarabangsa. Bayangkan kita ingin pergi ke Frankfurt pun kita bertarik tali mana nak cari dana. Sedangkan ada negara yang mana Kementerian Pendidikannya bagi 30 juta nah jadi guest country di Frankfurt Book Fair. Kalau kita belum ada kekuatan ke arah itu, geran terjemahan ni berapa sangat? Kita tak boleh melihat industri ini secara picisan. Kita nak geran itu, kita nak geran ini. Kerana kita masih melihat, pembuat dasar di negara ini masih melihat industri ini adalah industri yang menjual dakwat dan kertas, bukan menjual idea. Kerana itu kita selalu melakukannya secara salah. Kerana kita bercakap soal untung rugi dalam konteks jualan kertas. Kalau kita bercakap soal menjual nilai Malaysiana, sektor-sektor yang Malaysia mendepani, yang menjuarai, Islamic banking and Islamic finance, all the best minds in Islamic banking and finance are here in Malaysia. Tetapi kenapa kita terkial-kial nak bangunkan seluruh spektrum ilmu tentang perbankan dan ekonomi Islam itu di dalam pelbagai bentuknya, modulnya, akademiknya, walhal semua agensi perbankan Islam yang terbaik di dunia, saya selalu sebut ini, mu'jam perbankan terbaik di dunia diterbitkan oleh rumah penerbitan Malaysia. Rakyat Malaysia pun tak tahu. Jadi
Jauh lagi lah kita nak jalan ni, Hafiz. Jauh kita nak berjalan, tapi sedar tak sedar kita pun dah setengah jam juga bersiaran langsung ni Tuan Syed. Mungkin kalau ada sebarang pandangan ataupun soalan kepada Tuan Syed, anda semua boleh ajukan di ruang komen di bawah ini untuk kita sama-sama telusuri perbincangan ini nanti. Tapi ini respons yang saya sebenarnya sangat tunggu-tunggu daripada Tuan Syed sendiri. Saya melihat beberapa macam Tuan Syed dah sebut juga di beberapa pentas, di beberapa platform media sosial dan sebagainya, Tuan Syed dah menyatakan pandangan-pandangan ataupun kritikan ini. Cuma saya mengharapkan supaya ianya dapat terus menerus disuarakan agar mungkin satu hari nanti akan ada suara yang akan menyambut untuk menarik dan menekan kepada hal-hal yang kita tengah sembangkan ini. InsyaAllah harap-harapnya begitu. Tapi saya nak kembali juga dengan soalan awal berkenaan dengan orang buku menjadi politikus tadi juga. Saya nak tarik sikit. Saya teringat masa ada salah satu slot yang Tuan Syed kenalikan di Sofa Putih ITBM ketika Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, orang buku dalam politik kalau tak salah saya, jemput oleh Zulfikri Zamir dan juga Yusmadi kalau tak salah saya waktu itu. Mungkin kalau kita lihat, kita dah pernah ada orang buku, malah Dr. Mazli juga adalah orang buku yang berada dalam politik sebelum ini kan. Tapi kalau orang buku memasuki politik kepartian sebagai uniform rasminya, mungkin ada pandangan ataupun ada bayangan masa depan yang mungkin Tuan Syed terbayangkan sekiranya benar-benar betul orang-orang buku yang berada dalam politik ini dapat buat sesuatu terhadap industri. Kita terlalu mengharap kepada orang buku. Pertamanya, kalau saya tanyakan bagaimana kita mendefinisikan orang buku, itu seperkara lah. Yang keduanya, baik, kita mungkin ada seorang akademik, tetapi itu bukan Dr. Mazli menjadi Menteri Pendidikan sebelum ini, tetapi itu bukan kali pertama kita ada seorang yang boleh dianggap sebagai ilmuwan. Kita pernah, bukan hanya pernah ada bukan orang politik menjadi Menteri Pendidikan, tetapi kuncinya bukan di situ. Saya juga sebutkan tadi bahawa kalau kita mengharapkan Kementerian Pendidikan dengan serba-serbi beban pendidikan yang ada, meletakkan satu sektor yang saiznya hanya 300 juta, mewakili 1% daripada saiz ekonomi negara, ia menjadi suatu entiti yang sangat kecil di dalam sebuah kementerian yang dibebani banyak isu lain. Isu solar di Sarawak masih belum dapat diselesaikan hari ini. Itu lebih besar saiznya dan lebih geruh kesannya berbanding dengan industri cetak yang menjual buku yang 300 juta ini. Kita ada banyak masalah-masalah lain. Jadi bila diletakkan kepada Menteri Pendidikan, ini masalah kita. Saya rasa dia terbeban dengan banyak masalah-masalah yang lebih struktural, yang sifatnya prasarana, yang sifatnya kualiti pendidikan. Tiba-tiba keluh kesah industri dibentangkan kepada dia, walaupun dia mungkin sincere, tetapi dengan beban yang dia ada, dengan mesyuarat-mesyuarat yang ada berbilang pagi sampai malam, saya tidak fikir dia punya stamina dan punya fokus untuk itu. Yang kedua, saya nak tanya dengan Hafiz, mengapa di negara-negara, saya nak tanya, negara yang antara khalayak masyarakatnya paling ramai membaca per kapita, negara mana? Penerbitan, negara yang paling per kapita terbitannya antara yang paling tinggi adalah Korea. Mari saya tanyakan, adakah Korea, menteri yang menjaga buku ini seorang orang buku? Jadi kita jangan terlalu mengharap mesti orang buku. Kalau kita punya struktur yang betul, kita tak perlu orang politik untuk bising-bising tentang buku. Saya selalu sebut ini. Saya sebut bahkan minggu lepas. Saya kata kita berkempen membaca. Kita kempen baca ini, adakah kita membawa muatannya budaya ilmu ataupun ia hanya kempen-kempenan yang seremonial sifat dia? Kita tunjukkan buku-buku membaca. Tetapi kecintaan masyarakat terhadap ilmu itu sangat cetek. Sehingga kan kita menganggap bahawa kempen membaca. Cuba, saya pernah buat ini beberapa tahun dulu dan saya tunjukkan. Bila kita pergi melungsuri Google, tulis di situ reading campaign. Anda tidak akan jumpa reading campaign yang mana bersumberkan pengalaman-pengalaman negara yang sudah maju. They don't need reading campaign because reading is already embedded in their culture. Dia tak perlu berkempen-kempen. Jadi bila masyarakat kita sudah ada budaya ilmu, sebenarnya menjual buku, membeli kandungan itu adalah merupakan natural process yang akan datang bersamanya. Tetapi kenapa kita perlu berbelanja besar untuk buat kempen sana, kempen sini, dan kempen itu sangat sifat dia seremonial.
teks yang dibaca oleh menteri sangat seremonial, menceritakan kerajaan telah membelajar. Tetapi kita tidak pernah mendaulatkan ilmu dalam erti katanya. Kalau kita nak bercakap soal budaya ilmu itu sudah mendasar atau tidak di Malaysia, baca buku Prof. Wan Makno Wan Daud. Kita tidak ada budaya ilmu di Malaysia. Selagi kita tidak ada budaya ilmu di Malaysia, kita bercakap soal masyarakat Malaysia tidak membaca, sudah semestinya mereka tidak akan membaca kerana mereka tidak ada kecintaan kepada ilmu. Jadi saya rasa kempen yang kita kena giatkan adalah kempen membudayakan budaya ilmu yang mana wahananya membaca. Bukan kempen membaca. Saya pernah sebutkan, saya kata adakah kita ni makin banyak membaca, kita makin pintar, atau sebenarnya kita makin banyak baca tapi kita makin menjadi bodoh kerana benda-benda yang kita baca. If you read garbage, then you are putting garbage into your mind. You are what you read. Saya tanyakan ni secara sinis dan ramai orang tersinggung. Saya kata di Jakarta, itu saya sebut minggu lalu, Hafiz dengar. Di Jakarta, akhbar yang paling laris adalah Kompas. Mari kita tanyakan, apakah akhbar yang paling laris di Kuala Lumpur? Saya pernah jawab ini dan ada ramai orang yang tersinggung. Jadi anda pergi sahaja ke analytics, boleh lihat akhbar yang paling laris di Kuala Lumpur apa. Apa artinya? Berarti kita membaca tabloid. Berbanding dengan negara lain yang membaca isu-isu yang mendasar, yang substantif. Jadi selagi kita bergulat nak mengajak orang berbincang benda-benda, bila kita bincang benda-benda dasar, bila kita bual bicara di media utama bercakap tentang benda-benda dasar, advokasi dasar, orang kata oh jangan bincang benda yang berat-berat kerana benda berat-berat ni orang tak minat. Jadi kalau kita nak sembang sampah saja, maka selamanya kita akan terus menjadi tertinggal dalam konteks budaya ilmu. Betul. Dan saya sebenarnya sangat menyokong dengan apa yang Tuan Syed sebutkan tadi, dengan daripada kita terlalu banyak dengan kempen membaca dan sebagainya, kita harus sebenarnya lebih banyakkan kempen untuk membudayakan ilmu itu sendiri. Dan dengan sebagai platform, pelbagai platform yang ada, dan sebagai contoh kalau saya ambil sendiri, Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia misalnya harusnya mengambil peluang ini untuk terus menggunakan kempen. Kalau contoh kalau dalam tempoh PKP sekarang ini mungkin boleh gunakan kempen dalam talian untuk menggalakkan lebih banyak aktiviti-aktiviti yang melibatkan pembudayaan ilmu itu sendiri berbanding dengan mungkin aktiviti-aktiviti santai seperti apa yang mungkin Tuan Syed dah sebutkan sebelumnya. Tapi saya nak respon sikit juga ada penonton kita sini, dia bagi tahu kata garang Tuan Syed malam ni kata. Dia baru tahu ke? Dia baru tahu garang? Dia baru tahu Tuan Syed garang ni. Dia baru tahu ni. Okey, baik. Kita beralih sikit sebab di penghujung-penghujung sesi yang ada ni, mungkin kita beralih sikit dengan soalan seterusnya berkenaan dengan tadi Tuan Syed banyak kali juga sebut sebenarnya berkenaan dengan industri kandungan itu sendiri. Jadi saya teringat juga mungkin beberapa minggu yang lalu berkenaan dengan perjumpaan menteri dan sebagainya dengan industri penggiat industri kreatif dan sebagainya. Tapi saya tidak melihat bayangan-bayangan pemain-pemain ataupun penggiat industri buku di dalam perjumpaan tersebut. Dan mungkin kalau kita lihat juga, adakah masih lagi kita tak boleh nak meletakkan kita ni sebagai industri kandungan? Mungkin ini soalan nampak macam berulang, tapi saya sebenarnya nak mencari kat mana sebenarnya kita nak meletakkan industri buku dalam industri kandungan itu sendiri. Okey, sebelum saya respon soalan yang mutakhir ini, Hafiz bercakap soal budaya ilmu tadi ya. Saya rasa budaya ilmu ni sebab dia ada kaitan dengan soalan yang berikutnya yang Hafiz baru saja tanyakan. Budaya ilmu ini bukan untuk dikempen-kempenkan. Kalau kita kena baca banyak buku, saya sangat suka apabila Dr. Wan Makno menggariskan apa ciri-ciri masyarakat berilmu. Ini kita boleh buat satu sesi lain. Bagaimana apresiasi terhadap ilmu, bagaimana dasar. Dan kita, ini hampir semua perkara ini absent. Tidak ada di dalam masyarakat kita. Ciri-ciri masyarakat berbudaya ilmu tu tidak ada. Dan ia bukan soal kempen. Kalau kita buat kempen budaya ilmu, maka dia menjadi kempen balik. Dia menjadi kempen-kempenan, seremonial, seperti mana kritik kita kepada kempen membaca. Kempen yang sifatnya kita belanja, ada orang di atas pentas, nyanyi, anak-anak buka buku. Habis rancangan, habis program itu apa? Budaya ilmu ini ia harus mengakar dalam masyarakat dengan kita menitipkan minat dan kecintaan yang tulen kepada ilmu. Bukan dibuat-buat, bukan benda yang gimmick. Kalau gimmick, dan kita akan mendapat presiden yang seumpama Donald Trump. Dia menjadi satu lelucon, mockery, menjadi persendaan sahaja kepada masyarakat dunia. Jadi soal memartabatkan ilmu ni adalah merupakan tanggungjawab pemimpin. Pemimpin di segenap peringkat. Bukan hanya soal pemimpin politik. Masalah kita di Malaysia ni terlalu feudalistik pemikiran kita. Kita kata pemimpin, maka mestilah pemimpin di peringkat
kerajaan. Sedangkan pemimpin IPT bagaimana? Berapa ramai pemimpin IPT yang benar-benar mendaulatkan ilmu dan benar-benar ingin mencerdaskan masyarakat pelajarnya? Artinya apa? Artinya membenarkan perbezaan pandangan. Kalau kita tidak berani untuk berbeza pandangan secara terbuka di atas satu pentas, bererti budaya ilmu kita belum mengakar. Dan dia membawa kepada persoalan kedua yang Hafiz tanyakan tadi, sejauh mana kita nak pergi memperjuangkan ini sebagai sebahagian daripada industri kandungan. Kita lihat isu structural tadi. Misalnya Backcraft. Di dalam Backcraft itu Badan Ekonomi Kreatif. You see, Backcraft namanya pun ekonomi kreatif. Di dalam Backcraft itu mereka ada lebih kurang 16, saya tak pasti mutakhir mungkin ada tambahan atau pengurangan, saya tak pasti. Mereka ada 16 subsektor di mana salah satunya adalah penerbitan. Nampak? Backcraft dia mengambil buku ini sebagai salah satu komponen di dalam ekonomi kreatif dan mereka melaporkan kepada presiden. Mereka tidak melaporkan kepada KSU, mereka tidak melaporkan kepada menteri, mereka laporkan terus kepada bapa presiden. Dan apabila mereka membawa buku, mereka membawa bersama 6 subsektor lain. Mereka bawa bersama seni pentas, bawa bersama seni muzik, bawa bersama yang lain-lain, seni yang ekonomi kreatif ini. Saya rasa itu modelnya untuk kita bergerak ke depan. Kerana mereka pula mencontohi Korea. Kerana itu hari ini kita lihat dampak yang dibawa oleh Korea itu dalam serba-serbi. Kita bukan hanya ada K-pop, kita ada K-kosmetik, kita ada K-otomotif. Kita ada macam-macam K hari ini. Sehingga kan di Ampang tu saya dipahamkan ada 83 restoran Korea. Lidah kita ni orang parit yang makan tempoyak pun sudah terasa untuk makan. Kita dah makan kimchi sekarang. Kenapa? Dan mari kita tanyakan, adakah orang Korea makan tempoyak, Hafiz? Orang Korea makan tempoyak tak? Why is it? Kita kena tengok cari. Kenapa kita gagal menawarkan nilai kita kepada masyarakat dunia tetapi kita lunak saja menerima semua? Burger telan, semua telan. Ada tak kita jual cencaluk kita jual ke mana? Kimchi kita boleh makan dan itulah cencaluk mereka barangkali rasa lebih kurang je kan. Sushi, Masya Allah, bukan main kita makan sushi kan. Dan ini penyakitnya. Kalau tuan-tuan pergi ke PRPM DBP ya, PRPM DBP tu ramai orang tak tahu, ada satu segmen memperkenalkan istilah. Tuan-tuan tengok istilah apa yang kita memperkenalkan atau mencadangkan. Semua istilah-istilah Korea. Saya nak tanya, orang Korea ni bersungguh-sungguh tak nak belajar bahasa kita di dalam saduran ke dalam bahasa mereka? Tak ada. Tak ada. Kenapa berlaku begitu? Kenapa bila K-pop datang sini, budak-budak kita terkinja-kinja. Sedangkan bila Siti Nurhaliza pergi ke Korea ataupun siapa saja artis kita pergi ke Korea, tidak mendapat sambutan seperti sebaliknya. There must be something wrong. Mereka membrandkan negara mereka itu secara bersekali. Buku sebahagian daripadanya. Jadi kalau kita memisahkan, bila kita menjual buku yang pergi adalah ITBM, DBT, Kota Buku dan juga Majlis Buku Kebangsaan. Yang mana kerangkanya semata-mata buku. Tetapi negara-negara yang melakukannya dengan betul, mereka mempromosikan buku itu sebahagian daripada ekonomi kreatif. Sebahagian daripada ekonomi yang lebih besar. Kita, bila kita bercakap ekonomi kreatif, kita lihat apa? Animasi filem yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Tetapi buku di bawah Kementerian Pendidikan. Makanya MARA di mana? MARA pun ada buku. KBS ada IKBN. Bukunya di mana? TVET ini di bawah Sumber Manusia. Bukunya di mana? Jadi kita memisah-misahkan buku ini seolah-olah buku ini adalah berkait tentang sekolah. Kerana itu program perbukuan kita sangat bersifat akademik. Ia mesti buat dengan kehadiran budak-budak sekolah, pakai baju sekolah, menyanyi bersama-sama. Buku adalah milik masyarakat, milik umat, bukan hanya untuk pelajar sekolah. Selagi mana kita berkempen untuk pelajar, bila pelajar tu balik tengok ayah dia main game, jangan bercakap soal budaya ilmu kerana kita sudah salah meletakkan kepentingan ilmu itu sendiri. Dan kita menganggap buku itu hanya untuk tujuan akademik, SPM, PMR, PT3 dan juga untuk mendapat CGPA 4.0. Jadi selagi itulah kerangka yang kita bergerak, kita tidak akan boleh memenangi perjuangan ini. Hafiz bertanyakan tadi bagaimana nak mengubahnya. Kita kena berubahkan struktur. Saya harap mereka yang, bagi saya, buku ini sebahagian daripada industri kandungan, kita perlu melaporkan kepada agensi-agensi yang lebih besar. Apabila Kota Buku pernah pergi kepada MDEC, kerana kita rasa ada elemen buku masa depan, MDEC melihat, buku Kota Buku ni tidak berada di dalam template mereka. They cannot accommodate kita punya package kerana kita tidak berada dalam template itu. Apabila Kota Buku pergi ke Matrik dan kita ingin bercakap, kami ingin mempromosikan kandungan Malaysiana ke antarabangsa. Hafiz rasa Kota Buku pada ketika itu pergi ke Matrik, kita berbincang dengan sektor mana? Sektor oil and gas. Kerana di bawah oil and gas itu ada satu subsektor yang ditulis others. Dia tak tulis buku pun, dia tulis others. Dia tulis maknanya,
Udahlah sektor Hafiz, buku kita sebut je industri buku, tetapi kepada Madrid, buku bukan industri. We are too small to be regarded as industry. Sedap di mulut kita saja sebut industri, but we are too small. Kerana itu untuk membesarkan kepentingan ini, kita kena ingat yang pertama, buku ini bukan semata-mata menjual dakwat dan kertas. Ia tentang mencerdaskan umat. Jadi mesti ada pelaburannya. Negara-negara yang pergi menjadi guest country dekat Frankfurt Book Fair dahululah, sekarang dah tak boleh buat kan. Mereka berbelanja puluhan juta bukan kerana menjual buku semata-mata, tetapi mereka menjualkan budaya dan nilainya. Saya tanyakan tadi, Malaysia ni bila kita pergi ke negara luar, kita jual apa? Apa yang kita nak jual? Ini satu segmen lain yang memerlukan setengah jam, 1 jam. Ada. Saya kita pernah sebut. Ada. Boleh. Tapi itulah isunya. Saya rasa mereka yang membuat dasar, kalau mudah-mudahan sampai, sebab saya rasa konsisten. Inilah yang saya sebutkan sejak bertahun, semasa sebelum menyertai Kota Buku, selepas saya menamatkan khidmat saya di Kota Buku sampai hari ini. Inilah benda yang saya terus-terusan menyatakan, dan Menteri Pendidikan yang lalu juga pernah menyambutnya. Dia kata betul, kita tak boleh hanya menjual buku, kita kena datang bersekali dengan nilai dan budayanya, perlu menjenamakan Malaysia. Kalau tidak, kita akan terkial-kial ingin meletakkan Malaysia, kerana orang akan kata, okey, bila penerbitan Malaysia ni dia nak lihat apa? Bukan kita tak ada Nanti kalau ada satu segmen, Hafiz panggil beberapa orang lain, kita boleh tunjukkan contoh-contoh kandungan Malaysiana, fiksyen dan bukan fiksyen yang sebenarnya statusnya sudah antarabangsa. Tetapi mereka memerlukan sokongan dan dokongan daripada sistem supaya mereka boleh menerobos pasaran antarabangsa. Lihat saja kita ramai pemenang. Kita bangga kita ada pemenang. Baru mutakhir ni Hana Alka. Sebelum itu baru saja Zen Cho menang. Saya sebutkan tadi, penulis Malaysia yang menulis tentang cerita-cerita Malaysiana. Mereka tulis dan terbit. Soalan kita, kenapa mereka terbit dengan penerbit antarabangsa? Why? Itu satu soalan yang perlu kita jawab bersama, yang perlu kita betulkan. Dan kalau kementerian, bahkan pemimpin politik, sebab kita, kalau kita masih denial dan tidak bersemangat, maka tidak ada ertinya untuk kita menjadi negara maju kalau tidak ada satu-satu sektor yang kita pimpin sebagai sebuah negara. Cukuplah orang marah dah dengan saya cakap. Ada satu respon daripada soalan juga sebenarnya daripada audience. Mungkin kalau Tuan Syed boleh respon kat sini. Sebab tadi Tuan Syed ada sebutkan berkenaan dengan budaya ilmu. Jadi kalau boleh saya baca daripada Sayyidah Muizzah di sini. Budaya ilmu membangunkan status sosial masyarakat. Tetapi masyarakat kita masih terperangkap dengan definisi status sosial secara material semata-mata. Jadi pendapat Tuan Syed bagaimana? Okey, saya sebutkan tadi bahawa kita perlu melihat budaya ilmu tu dalam cirinya, sebab kita tak boleh kata ia budaya kalau ia tidak membudaya. Kita kata budaya baca, ia tidak membudaya. Jadi kita, bila kita sebut budaya baca, ia hanya jadi lip service, hanya untuk sedap kita sebut saja. Masyarakat tak membaca juga. Begitu juga budaya ilmu, kita kata kena bila kita sebut budaya, ia harus mengakar secara organik di dalam nilai masyarakat. Mari saya tanyakan, kenapa masyarakat kita tidak minat kepada benda-benda berat? Kenapa bila kita mengadakan bual bicara misalnya, bahkan di rancangan yang saya kendalikan, ada sahaja usaha untuk cuba meluntut, bukan hanya dialektika tapi juga di media perdana yang mengatakan jangan bincang benda-benda berat kerana masyarakat tidak minat. Saya tak bersetuju, kerana masalah kita adalah bila kita bincang benda-benda berat, ia hanya sepihak. Ia hanya untuk menyedapkan telinga the powers that be, tetapi bukan untuk mencari idea yang lebih tinggi. Kita tidak pernah meraihkan perbezaan pandangan. Kalau kita ada budaya yang saya selalu sebut mujadalah, wajadilhum billati ahsan, ia merupakan satu budaya yang sangat Islami, yang bahkan ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Tetapi kita tidak membenarkan perbezaan pandangan. Masyarakat di universiti misalnya, pelajar-pelajar bila berbeza dengan pandangan dengan pembuat dasar, dianggap ini dipengaruhi oleh pembangkang. Dahululah, sekarang ni yang dikatakan pembangkang itu sudah pun menjadi kerajaan. Kankah itu satu pembohongan kepada diri kita sendiri? Tiba-tiba bila tukar kerajaan saja, okey, sekarang ni mereka yang bising-bising ni sudah pro kerajaan. Ini adalah, ini saya sebutkan sebagai systemic dumbing down of the society. Ini adalah satu kaedah pembodohan yang sistemik kepada masyarakat. Budaya ilmu tidak ada di Malaysia. Kita membodohkan mereka yang berbeza pandangan, kita anggap sebagai ancaman. Sedangkan semua pencapaian agung diraihkan kerana adanya perbezaan pandangan. Jadi bila Sayyidah Muizzah bertanyakan tadi soal macam mana nak meletakkan masyarakat, ia bukan hanya tertakluk kepada soal industri buku, ya. Ada banyak usaha yang kita kena buat, termasuk pimpinan politik, termasuk media massa, dan juga media sosial. Kenapa orang tidak percaya kepada media perdana misalnya?
kerana ia terlalu memihak, tidak ada keterbukaan. Jadi orang akan kata, memanglah dia bercakap begitu sebab dia ke udara di sekian-sekian saluran, dia berada di... Kita tidak ada mujadalah, dalam budaya kita tidak ada. Jadi itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang kita harus perjuangkan sekarang ini, kita harus, bagi saya, keutamaannya adalah untuk mencerdaskan umat. Dan apa yang membuatkan saya rasa ada cahaya di hujung terowong adalah kerana bagi saya internet itu memerdekakan ruang. Kalau Hafiz tak boleh bercakap di saluran media perdana, maka Hafiz ada saluran ini. Ini adalah merupakan, jadi Hafiz perasan tak, dunia tanpa sepadan hari ini dia mengangkat, dia meruntuhkan institusi runtuh, tetapi individu-individu seperti Bang Pis ini bangkit di celah-celah itu, membina kredibiliti tersendiri, dan selama mana bahan-bahan yang Bang Pis bawa di dalam SEM Bang Pis ini punya unsur substantif, maka akan ada saja orang-orang yang cintakan ilmu akan menjadi pengikut kepada SEM Bang Pis. Dan orang yang seperti Bang Pis yang melakukan SEM Bang Pis ini kita kena ramaikan, kita kena banyakkan. Jadi kita tak mahu hanya ada YouTuber yang kerjanya untuk mensensasikan, untuk produk review sahaja. Tetapi kita nak juga YouTuber yang memperjuangkan ilmu melewati batas politik kepartian. Kerana selama mana kita menyokong parti hanya semata-mata politik demi sokongan kita, maka masyarakat ini akan runtuh. Ini perjuangan yang kita kena sama-sama galas. Kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan ilmu, jangan buta tuli memberikan sokongan. Sebaliknya harus terus kekal menjadi masyarakat yang kritis. Cukuplah. Baik, terima kasih. Sebagai penutupnya, saya nak ini soalan yang wajib sebenarnya sebab saya rasa walaupun saya dah 2 kali cakap cukup lah. Walaupun dah 2 kali cakap cukup lah tu, saya tetap nak kena ada soalan wajib ni sebagai penutup. Sebab saya tertarik sebenarnya dengan premis yang Tuan Syed sebut dalam kuliah dalam virtual summit Sekolah Besar Ramadan pun Tuan Syed ada sebutkan soal ini, iaitu apa saja yang berlaku dalam dunia penerbitan sekalipun, kedai buku tutup ke, penerbit tutup sekalipun, platform berubah dan sebagainya, tetapi penulis tetap ada di situ. Dan Tuan Syed juga ada sebut sebagai penulis adalah pemilik organik kandungan tersebut. Jadi apa mimpi masa depan yang Tuan Syed nampak? Sebab kita tadi banyak juga keluh kesah yang kita dah sentuh, tapi ini adalah harapan-harapan ataupun mimpi yang kita mahu sebutkan. Saya sebut tentang penulis tadi. Okey, Hafiz menyebutnya sebagai mimpi. Saya menganggapnya sebagai suatu realiti yang sedang membentuk. Dia sedang terbina. Saya sebut ini kepada kelompok My Move juga. Sudah lama dalam perhimpunan mereka. Apa yang berlaku di dalam pandemik COVID ini, dia meruntuhkan institusi dan kita nampak itu sedang berlaku. Pasca COVID ini, apa saja yang sifatnya institusional itu akan berdepan dengan cabaran yang cukup besar. Yang akan tumbuh di dalam realiti mendatang ini adalah, saya sebutkan tadi dan saya akan ulang semula, kelebihan internet ini adalah kerana ia memerdekakan ruang. Sesiapa saja yang punya substance, siapa saja yang punya ruang untuk bercakap sesuatu melewati batas perimeter institusional. Meaning to say, SEM Bang Pis tidak perlu subscribe kepada sesiapa pun. You can stand on your own sebagai suatu entiti yang berkredibiliti. Kalau substance yang cukup kuat, SEM Bang Pis ini boleh menjadi suatu brand yang sifatnya regional, yang sifatnya ialah isunya medium lah. Dan kita jangan lupa internet ini tidak lama lagi akan ada real time translation. Jadi nanti kita boleh interview, kita boleh temu bual seorang pemuka ilmu dari Perancis dengan kita bercakap bahasa Melayu dan diterjemahkan secara serta-merta. Ini telah dibenarkan oleh internet. Dan kita kena ingat, istilahnya apa? Kita dah bercakap soal global village ini sejak mungkin 15 tahun lepas. Apabila bermulanya internet dan kita melihat bahawa masyarakat dunia ini sudah menjadi global. Dia sudah menjadi buana. Jadi kalaulah orang seperti Bang Pis ini punya muatan, punya kualiti yang sifatnya global, Bang Pis tidak perlukan mana-mana institusi untuk menyokong kerana internet sudah menjadi platformnya. Kerana itu saya katakan bahawa penulis ini tanpa rumah penerbitan, dengan adanya internet ini semua, mereka masih punya wahananya kerana yang mereka tulis adalah di sini. It's coming from here. Rumah penerbitan, kalau mereka tidak mampu untuk mengeluarkan bahan-bahan, mereka bergantung kepada penulis. Kalau kita nak memperjuangkan, mana yang lebih aula? Penulis atau rumah penerbitannya? Kan kita sudah ada, esok-esok kalau ada platformnya blockchain dan segala macam,
Hakikatnya penulis ini akan kekal relevan kerana yang mereka tawarkan adalah kandungan. Kandungan ini bukan milik hakiki penerbit, milik hakiki penulis. Tetapi yalah, kita fahamlah soal rumah penerbitan, mereka ada kapasiti untuk memasarkan. Mereka boleh melakukan ini. Tetapi kita kena ingat ya, semakin banyak platform yang menawarkan ini, print on demand, kita ada di Malaysia pun sudah ada. Saya tidak mahu terlalu banyak melakukan kempen ini kerana banyak saja rumah penerbitan yang hakikatnya merupakan teman-teman kita juga. Isunya adalah kalau kita boleh menawarkan satu kandungan yang kualitinya regional, apatah lagi kalau kita boleh menulis suatu karya yang cirinya bersifat global, maka Malaysia bukanlah lagi menjadi halangan pasaran kita. Kalau buku-buku yang legasi Okhad timbul terbitkan ini boleh dipasarkan di seluruh dunia tanpa perlu bergantung kepada mekanisme matrade, perlu bergantung kepada mekanisme industri yang sedia ada, maka dunia adalah pentasnya. Kita tak perlu jadi jago kampung lagi. Kalau campur-campur Kalau kita melihat bahawa kandungan yang kita ada itu kualitinya global, maka saya rasa now is the time. Kerana dunia sedang berubah. Dan saya kira dunia ingin belajar sesuatu. Apa yang menarik tentang Murakami? Cuba kita tengok. Kenapa Murakami jadi besar? Apa yang dia tawarkan? Ceritanya adalah cerita tentang apa abstrak yang dia bawa. Apa yang abstrak yang dibawakan oleh penulis-penulis Malaysia, kandungan Malaysiana. Pentasnya sudah global. Pentasnya bukan lagi Malaysia. Dan kalau kita boleh melakukan ini secara independent, saya rasa dalam cabaran pandemik COVID yang berlaku ini menyebabkan proses right sizing. Istilahnya bukan downsizing tapi right sizing. Banyak rumah penerbitan yang besar perlu mengecil dan menjadi saiz yang just nice, mungkin hanya 20, mungkin 15 orang petugas, dan banyak outsourcing, dan mereka mula menerobos ke peringkat antarabangsa. Jadi sebenarnya sebagai penulis jangka hayatnya lebih panjang berbanding dengan rumah penerbitan yang perlu employ, perlu menawarkan pekerja ramai yang hari ini menjadi beban kerana PKPP dan PKPB yang berlaku, yang kita tak tahu bila boleh selesai dan bila boleh benar-benar kembali kepada pasaran asal yang mungkin tidak boleh pun. Jadi ini adalah merupakan kelaziman baru yang kita harus biasakan. Tetapi saya sangat yakin selama penulis itu truthful kepada hakikat perjuangan penulisannya, mereka sentiasa ada tempat. Internet adalah merupakan medannya. Soalnya bagaimana nak membina model niaga yang tepat untuk memenuhi keperluan dia dan bagaimana dia nak mengenal pasti pasaran yang besar ini. You never know. Mari kita explore dan saya yakin dunia Tuhan yang adil. InsyaAllah. Bismillah. Baik, itu tadi sebuah sedikit perkongsian yang telah pun disampaikan oleh Tuan Syed Munawar atas topik kita pada Sembang PIS pada kali ini. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sebenarnya kepada Tuan Syed kerana sudi memberi tunjuk ajar, memberi nasihat, pandangan serta saranan berkenaan dengan bukan sahaja tentang topik kita sebenarnya pada malam ini, tapi sebenarnya lebih besar lagi skopnya kepada penulisan dan sebagainya. Dan kita harapkan supaya dengan sedikit perkongsian ini tadi dapat memberi manfaat kepada semua. Kita jumpa lagi dalam episod-episod seterusnya dalam Sembang PIS, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Tuan Syed. Semoga baik-baik saja walau di mana berada. Selamat teruskan tugas Tuan Syed. Terima kasih sekali lagi semua yang sudah menonton, yang sudah pun menonton. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye.